Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Isu tentang dalang kepada payung yang memayungi dalang judi dalam talian secara haram masih lagi menjadi satu perbualan yang hangat di Malaysia. Dan pada kemarin akhirnya Menteri KDN mengumumkan tentang perkara yang berkaitan dengan ini. KDN menyerahkan serah polis dan SPRM untuk dedah identiti ahli politik dalang judi. Sekali lagi tajuknya daripada sinarharian.com.my, KDN serah polis, SPRM dedah identiti ahli politik dalang judi. Kementerian Dalam Negeri menyerahkan kepada polis dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk mendedahkan identiti ahli politik yang dikatakan telah menaungi kegiatan judi dalam talian. Menteri Dalam Negeri iaitu Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pihaknya percaya kedua-dua agensi itu akan membuat penilaian untuk melakukan perkara berkenaan sekiranya ada keperluan. Katanya, jadi biar badan penyiasat, polis dan SPRM yang membuat keputusan sama ada untuk mendedahkan. Itu mereka yang akan tentukan mengikut pertimbangan mereka. Saya tidak mahu masuk campur bab itu, katanya. Kedua-dua agensi tersebut mempunyai data yang komprehensif berhubung siapa individu di sebalik pemain dan juga mastermind. Jadi mengenai apakah mereka akan mendedahkan perkara itu, saya tinggalkan kepada penilaian profesional mereka. Katanya pada satu sidang media selepas merasmikan program KDN Madani di sini pada hari ini. Turut hadir sama adalah Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Hussain dan juga Ketua Polis Negeri Kedah sendiri iaitu Datuk Fisol Saleh. Mengulas lebih lanjut, Saifuddin Nasution berkata, pihaknya percaya nilai aktiviti perjudian dalam talian itu boleh mencecah sehingga berbilion ringgit setiap bulan. Wow. Katanya satu minggu mencecah 200 juta ringgit sehingga 250 juta ringgit. Itu baru satu jenis, belum yang lain. Dalam parlimen baru-baru ini saya paparkan kira-kira 100 laman web berkaitan judi dalam talian, katanya. Tambahnya bila kita tengok dari segi saiz, volumenya sangat besar dan keuntungan mereka adalah dalam mata wang kripto dan sebagainya. Dari segi teknologi pula, mereka sangat ke depan. Sebab itu, pasukan penguat kuasa perlu tangkas 2 atau 3 langkah ke depan. Kerana aktiviti ini, walaupun ada juga alasannya perkara ini adalah sesuatu yang walau apapun alasannya, aktiviti ini sesuatu yang memudaratkan, katanya. Beliau juga tidak menolak kemungkinan kegiatan perjudian membiayai aktiviti politik. Berikutan data dan maklumat pihak berkuasa yang menunjukkan kegiatan itu dinaungi oleh ahli politik. Pemain dalam industri ini pula, katanya, pemain dalam industri ini kalau dia dilindungi oleh naungan politik, sudah tentu dia kena reciprocate, entah apa ni. RECIPROCAT, reciprocate, entahlah. Reciprocate balik dari, jadi tidak mustahil dia membiayai kegiatan politik, katanya. Jadi dalam perkara ini saya serahkan kepada polis dan SPRM, katanya dalam kenyataan itu. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Timbul satu persoalan, adakah Khairi Jamaluddin akan dilantik menjadi menteri di dalam kabinet ini? Ataupun beliau akan diberikan satu jawatan yang sama taraf
sama tinggi nilainya, sama gajinya dengan menteri penuh. Itu kerana pertemuan beliau dengan pakar-pakar politik negara Malaysia, pakar-pakar ekonomi negara Malaysia. Yang mana Khairi Jamaluddin ini bukanlah seorang pakar ekonomi, tetapi beliau tetap dipanggil. Sebab itu sekarang menjadi buah mulut, tanda tanya, dan juga menjadi satu yang heboh di seluruh Malaysia. Adakah Khairi Jamaluddin akan ditawarkan bakal menjadi menteri di dalam kabinet ini? Dan ada satu artikel yang saya ingin bacakan kepada anda daripada Shahabuddin.com.net. Shahabuddin.com.net dengan tajuk Warna-Warni KJ dengan Anwar. Siapa untung jika beliau diberi jawatan? 18 Jun 2023. Di sebalik riuh rendah yang orang ramai bercakap mengenai Khairi Jamaluddin dalam perjumpaan bersama beberapa ahli ekonomi dengan Anwar Ibrahim pada Jumaat yang lalu, yang lebih banyak diperkatakan akhirnya ialah apa akan jadi kepada bekas Menteri Kesihatan itu selepas ini. Ada yang mengatakan beliau akan diberi jawatan menteri dalam tempoh terdekat ini. Yang lain pula menyatakan Khairi atau KJ akan dijadikan sebagai penasihat khas bertaraf menteri kepada Perdana Menteri. Ada juga yang menyebut bekas Ketua Pemuda UMNO yang dipecat daripada parti itu dengan jawatan dalam kerajaan diberikan lebih dulu kepadanya. Selepas itu, dia akan menyertai PKR untuk meneruskan perjuangannya. Yang lebih diperkirakan lagi, jawatan apa dan apa jadi kepada masa depannya selepas perjumpaan dengan Perdana Menteri itu. Soalnya, apakah Anwar turut memikirkan ke arah itu? Dan memang itu tujuan beliau menjemput KJ, bertemu dengannya bersama sekumpulan ahli ekonomi baru-baru ini? Tanda soal yang besar di sana. Ternampak ramai yang teruja dengan jemputan Anwar terhadap KJ itu. Termasuk ada penyokong PKR yang mengatakan jika menantu Tun Abdullah Badawi itu memilih bersama dengan Kerajaan Perpaduan, ia adalah satu tamparan yang amat hebat, besar, berat, sakit kepada Perikatan Nasional yang lebih dulu cuba untuk memikat bekas ahli Parlimen Rembau itu sebelum ini. Kata mereka lagi, dengan KJ memilih bersama Kerajaan Perpaduan juga, PN dijangka lebih awal tersungkur sama ada untuk menawan Selangor atau Negeri Sembilan dalam PRN akan datang ini. Menyelak kembali sejarah masa lalu, hubungan Anwar dengan KJ sebenarnya bukanlah baru, walaupun hubungan mereka ada warna-warni yang tersendiri. Lama sebelum menceburi dunia politik, KJ dikatakan sebagai peminat Anwar sejak beliau belajar di luar negara lagi. Ketika Anwar dibebaskan daripada penjara pada tahun 2004, melalui keputusan Mahkamah Persekutuan yang mendapatinya tidak bersalah dalam kes liwat 1, KJ yang ketika itu merupakan menantu Tun Abdullah Ahmad Badawi telah berkunjung ke rumah Anwar di Bukit Damansara berkaitan urusan pasport yang dipohon agar dipercepatkan. Ia bagi tujuan untuk Anwar segera menjalani rawatan tulang belakang di Jerman selepas pembebasannya itu. Sejak itu, selain peranannya mengetahui apa yang disebut sebagai budak-budak tingkat 4 menjadi bualan, nama KJ terus hangat diperkatakan berhubung pengaruhnya dalam kerajaan sambil beliau sendiri terus meneliti tangga demi tangga dalam kerjanya bersama UMNO. Dalam kempen PRU pada 2008, di mana dalam sebuah ceramah di lembah pantai, beliau didapati mengungkapkan perkataan main belakang serta menggambarkan Anwar sebagai tidak bermoral. KJ telah disaman fitnah oleh Anwar. Saman itu diputuskan pada 2017 oleh Mahkamah Tinggi di mana KJ didapati bersalah dan diarah membayar RM210,000 Malaysia kepada Anwar. Mahkamah Rayuan pada 2018 kemudian juga mengesahkan keputusan Mahkamah Tinggi itu. Sehingga pada tahun 2022, di mana KJ sendiri